الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kekuatan untuk beramal dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dah berada di pertengahan bulan Ramadan yang kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana tak semua orang yang akan keluar daripada bulan Ramadan ni akan sama natijahnya, akan berlainan natijahnya. Sebab tu Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tak semua orang akan bertakwa, mudah-mudahan kamu akan bertakwa. Jadi ada orang yang keluar daripada Ramadan dia tidak takwa, sama saja daripada bulan yang lalu, masuk bulan Ramadan, keluar balik bulan Ramadan, sama je, tak ada perbezanya. Jadi yang dikatakan bulan Ramadan rahmat, keampunan, maghfirah, hak ni semua kita akan masuk dan kita akan melaluinya sama-sama. Semua kita akan masuk bulan Ramadan dan semua kita akan keluar daripada bulan Ramadan. Jadi siapa yang mendapat rahmat Allah? Siapa yang mendapat keampunan Allah? Tak semua orang. Bagi mereka yang bersedia untuk menerima rahmat Allah dan keampunan Allah, maka mereka lah yang akan mendapatnya. Kalau mereka masuk bulan Ramadan tetapi tidak prepare dari sudut untuk menerima rahmat Allah, ataupun hati jantung dia tak bersedia pun, tak menadah rahmat Allah pada bulan Ramadan, maka dia keluar dalam keadaan sama saja, tak ada beza. Tapi orang yang nak dan dia menadah rahmat Allah dan keampunan Allah, maka dialah yang akan dapat rahmat dan keampunan. Sebab itu la'allakum tattaqun, iaitu dalam fi'il mudhari' listimrar. Fi'il mudhari' ni present tense, antara faedahnya istimrar, berterusan. Maksudnya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa dan berterusan dalam bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa dan berterusan dalam takwa. Jadi masing-masing kita akan lain natijah macam kita sebutkan tadi, melainkan orang yang Allah rahmati dia, maka dia akan mendapat rahmat Allah. Rahmat ni apa dia? Rahmat ni ialah kasih sayang Allah Azza wa Jal. Rahmat ialah kasih sayang Allah. Kita hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni, banyak rahmat Allah yang Allah beri, ataupun sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Udara, oksigen yang kita dapat hari-hari, yang kita hidup, macam-macam nikmat yang Allah bagi kepada kita, macam-macam pula perkara yang Allah jauhkan kita daripadanya. Jadi itu semua rahmat Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang kita sedar dan kadang-kadang kita tak sedar. Orang yang tak sedar, jadi dia hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, tapi dia sendiri pun tak tahu dan dia pun tak mau pun, tak terfikir pun rahmat Allah tu pun. Tapi ada orang yang hidupnya
pada setiap harinya, maka dia mengetahui bahawasanya ini semua nikmat Allah bagi kat dia, maka dia berfikir. Apabila dia berfikir bahawasanya ini rahmat Allah dan sebagainya, maka dia membawa kepada ketakwaan tadi tu. Dalam surah Al-Baqarah 218, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, ulaika, mereka itu yarjuna rahmatallah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu ghafur, sangat pengampun, rahim, sangat mengasihani. Jadi dalam ayat ni Allah ceritakan tentang tiga sifat, ataupun tiga orang, bukan tiga orang, tiga sifat, ataupun kita sebut ciri orang yang nakkan rahmat Allah. Yang pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Mereka ini Allah kata ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Tengok rahmat, dan Allah gabungkan dengan sifat dia Ghafur dan juga Ar-Rahim. Dalam Al-Quran Allah biasanya depairkan sifat-sifat dia tu bukan saja-saja pair. Ghafur, Rahim, Alim, Hakim. Ghafur, pengampun, dalam masa yang sama mengasihani. Kalau manusia ni tak apalah, aku maafkan kau, tapi kadang-kadang benci pun kan. Dia tak ada kasih sayang pun. Hatta kalau dia nak ampunkan orang pun, dia tak nantak pi lah, okeylah, aku terimalah, maafkan kau, tetapi tak ada pun kasih sayang pun diberi. Tapi Allah, bila Allah kata Allah pengampun, Allah pengasihani, Allah mengampun dan Allah sayang. Jadi bila dua sifat ni digabungkan, dia menunjukkan suatu makna. Yang ni nak bagi tahu bahawasanya kepada makhluk ni kadang-kadang dia pengampun tetapi tak berapa nak cukup pun, ataupun tak cantik, ataupun tak lengkap. Tapi Allah Ghafur, Allah Rahim, Allah Alim, Allah mengetahui, lagi bijaksana. Manusia ataupun makhluk dia tahu, tapi kadang-kadang tak bijaksana, tahu tapi tak cerdik. Jadi Allah bila dia sebut nama dia tu, maka dia ada makna, bukan saja-saja letak. Jadi Allah sebut tadi Ghafur Rahim. Jadi rahmat Allah tu kita nak dalam dunia ni, kita nakkan keampunan Allah, dan kita nak rahmat Allah ni dia. Itu keampunan Allah, dan kita nakkan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Hak tu Ar-Rahim. Kita sebut Ar-Rahman pula, Ar-Rahim kan. Ar-Rahman itu ialah kasih sayang yang meliputi semua. Tapi Ar-Rahim khas untuk orang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Muslim, la yudkhilu ahadan minkum, tak masuk seorang kamu ke dalam syurga, amaluhu, amalan dia. La yudkhilu ahadan minkum, ahadan amaluhu al-jannah, tak masuk salah seorang kamu dalam syurga melainkan dengan amalannya. Wala yujiruhu, dan tidak menghindarkan dia daripada neraka. Wala ana, aku pun, dan aku, kecuali illa birahmatin minallah, melainkan rahmat daripada Allah Azza wa Jal. Dia tak masuk kita dalam syurga Allah kerana amalan kita, dan tidak menjauhkan kita daripada neraka Allah. Hatta Nabi sendiri kata, hatta aku pun tak, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan rahmat Allah. Tapi hadis ni bukan nak bagi tahu kepada kita tak payah beramal ke macam tu. Ikutlah, kalau Allah rasa orang rahmat kat kita, Allah kasih kat kita, kita masuk syurga lah. Kalau kita beramal banyak mana pun, kalau Allah tak kasih, maka tak masuk syurga. Itu bukan salah kefahaman dia.
Walaupun dia hadis tu menunjuk seolah-olah kita tak masuk syurga dengan amalan kita, tetapi dengan rahmat Allah. Tetapi amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita dan disunatkan kepada kita itu ialah sebagai suatu yang mengundang rahmat Allah Azza wa Jal. Cuma bila kita beramal itu, nak bagi tahu di samping masa kamu beramal, kamu masuk syurga ni, Allah sayang, sebab kasih sayang Allah Azza wa Jal. Sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah, bagi orang yang mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, hak ni muslim asi, orang Islam yang bermaksiat, bagaimana akidah kita? Jika Allah mau, Allah boleh ampun dia. Jika Allah mau, Allah akan azab dia. Jika Allah azab dia, dia tidak kekal dalam neraka Allah Azza wa Jal. Ini akidah ahli sunnah. Dia tak sama macam khawarij, mengkafirkan orang ataupun mengkafirkan pelaku maksiat. Maka buat maksiat kafir, buat maksiat kafir, kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Hak ni khawarij. Tapi ahli sunnah, Islam ataupun Muslim ataupun orang yang beriman kepada Allah ada dua. Satu, dia Muslim yang bagus lah, mukmin. Satu lagi Muslim tetapi asi, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila dia bermaksiat kepada Allah, akidah ahli sunnah, kita tak mengkafirkan dia. Bahkan ada ruang pula untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pintu Allah sangat luas, terbuka bagi mereka yang nak taubat. Apabila mereka mati pula, kita serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah boleh ampun dia jika Allah mau. Allah boleh azab dia, dan kalau Allah azab dia, itu keadilan Allah lah. Tetapi bila Allah azab dia, dia tak masuk dalam neraka kekal. Maksudnya ada lagi la ilaha illallah tauhid itu, akhirnya juga akan membawa dia masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu akidah kita. Tapi kita nak bagi tahu tadi, itu rahmat Allah tadi tu, rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan salah faham dari sudut yang kita sebutkan tadi. Kalau begitu kita tak payah beramal. Hak ni sebahagian kumpulan-kumpulan yang sesat daripada ajaran Islam. Hak ni bila datang kumpulan nama dia Jabariyah, kita ini telah ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Maka bila kita dah ditentukan syurga ataupun neraka, maka udahlah, tak payah beramal apa benda, kita dah ditentukan. Duduk je dalam bilik. Hak ni Jabariyah, hak ni sesat. Kalau puak-puak ni, kalau macam tu hang duduk dalam bilik, jangan nak keluar. Nanti saat lagi tengoklah sama ada makanan sampai atau tidak. Aku lapar lah. Tak apalah, hang kata akan ditentukan, tunggulah. Kalau Allah tentukan ada makanan sampai, dia akan sampai lah. Kalau Allah tak tentukan makanan tak sampai, maka dia tak sampai lah. Ini Jabariyah sesat. Jadi poinnya ialah rahmat Allah Azza wa Jal. Itu kasih sayang dan pengampunan Allah Azza wa Jal. Tambah pula bulan Ramadan, lagi buka luas pintu rahmat Allah dan pintu kasih sayang ni, dan pintu maghfirah, keampunan Allah Azza wa Jal, yang kita disuruh bersegera kepadanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada pengampunan Allah dan syurga yang mana luas di langit dan bumi. Allah sebut lagi sifat orang bertakwa ni, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang bertakwa ni apa dia? Buat fahishah apabila mereka melakukan benda keji, dosa besar, dan juga zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, ingat Allah, fastaghfiru lidhunubihim, dan mereka minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Walam yusirru ala ma fa'alu, antaranya lagi sifatnya, mereka tidak berterusan di atas maksiat yang mereka lakukan. Ada orang bertakwa. Bermakna orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah kadang-kadang boleh buat maksiat dan berdosa kepada Allah. Hak tu manusia. Tetapi bila dia buat maksiat kepada Allah, dia ingat Allah, dia minta ampun kepada Allah, dan dia tidak berterusan dalam dosa yang dia buat, itu orang bertakwa. Tetapi kalau dia buat dosa besar dan dosa kecil, tak ingat Allah pun dan tidak beristighfar pun, bahkan berterusan dalam melakukan dosa, hak ni bukan orang takwa.
Hak ni beza antara mujrim, orang yang bermaksiat kepada Allah, dan orang yang bertakwa. Maksud bila dia buat dosa, dia kembali kepada Allah. Bila dia buat dosa, dia taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kamu datang sebesar bumi dosa kepadaku, aku akan datang dengan sebesar bumi maghfirah. Itu Allah sebutlah hadis kursi. Dan kita tidak tahu keadaan akhir hayat kita bagaimana. Rajulun, seorang lelaki, ya'malu bi'amali ahli jannah, buat dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', melainkan antara dia dengan syurga itu melainkan satu hasta saja. Fa yasbiqu alaihi alkitabu, tetapi kita amalan dia mengatasi dia. Fa ya'malu bi'amali ahli nar, kemudian dia buat amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, masuk di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. La rajulun la ya'malu bi'amali ahli nar, dan seorang yang melakukan amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dia dengan neraka Allah itu tak tinggal melainkan satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi kitabu, kita amalan dia mengatasi dia. Fayamalu amali bi'amali ahli jannah, kemudian dia buat amalan ahli syurga. Fayadkhuluha, masuk dia dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak tahu pengakhir hidup kita bagaimana. Mudah-mudahan yang terbaik. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan ni pelaku amalan ahli syurga. Sebab tu kita tak tahu. Jangan tengok orang buat maksiat itu, oh dia ni mungkin tak ada harapan syurga kot. Kita masih lagi, kita doa pula kepada Allah, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia. Sehingga kan orang mati di kalangan orang Islam, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta pula kita pula minta Allah tolong maafkan dia, ampunkan dia. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Orang-orang yang datang sesudah mereka, iaitu yang dah mati, kemudian orang datang sesudah mereka, berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Wala taj'al, jangan jadikan dalam hati kami ghillan, haqd, hasad dengki kepada orang yang telah mati pun. Dan kita minta kepada Allah telah ampunkan lagi. Tu sebab bila ada orang mati, jangan pula oh dia ni, itulah ahli maksiat padan muka lah. Kita doa kepada mereka supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Hak tu rahmat Allah. Ar-Rahimun man yarhamkumullahu tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahimun, orang-orang yang rahim, orang-orang yang berkasih sayang, itu orang-orang yang Allah sayang kepada mereka. Jadi kita pun kena jadi orang begitulah, orang yang menyayangi orang lain. Jadi tiga benda tadi, iman, orang yang berhijrah, dan orang-orang yang ketiga tadi, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Hak ni mereka mengharapkan rahmat Allah. Iman yang bagaimana? Iman yang betul lah, iaitu alladzina lam yalbasu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman, itu dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ulaika lahumul amnu, mereka itu orang yang aman, dan mereka itu orang yang mendapat hidayah. Jadi iman yang tidak dicampur dengan zalim, iman yang tidak dicampur dengan syirik kepada Allah. Orang zaman sekarang banyak beriman, kata beriman dengan mulut, tetapi syirik kepada Allah dalam amalan. Dia tak sedar, kadang-kadang dia ucap la ilaha illallah, ilaha illallah, tapi mereka tidak istiqamah. Jadi Nabi bagi pesanan beriman dan istiqamah. Mesti istiqamah. Maksudnya dia beriman dan berterusan dalam amalan soleh ataupun tidak mensyirikkan Allah. Banyaknya mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai yang pergi salat, sujud kepada Allah, dalam masa sujud kat kubur, syirik. Hak ni iman dah bercampur aduk. Elok minta kepada Allah, dia pergi minta kepada orang mati, ya Allah tolonglah berilah aku hidayah bla bla bla. Saat dia keluar pergi kat kubur pula,
Wahai imam, tolonglah wahai imam, aku kahwin lama dah tapi tak ada anak. Syirik. Ucap la ilaha illallah tapi dia tak faham makna la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah tapi syirik. Dan dia pun tak kenal pun syirik yang dia buat pun. Tak tahu. Tauhid pun dia tak tahu, syirik pun dia tak tahu. Jadi tak boleh nak beza. Jadi macam mana kita nak hindarkan diri kita daripada haknya Allah sebut tadi, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Jadi syirik, kalau siapa yang mensyirikkan Allah, la in asyrakta, kalau sekiranya kamu mensyirikkan Allah, la yahbitanna amaluk, akan habis, hancurlah amalan kamu dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau dia tak beriman, hak ni tak mau rahmat Allah lah. Kalau nak rahmat Allah, maka beriman dengan betul. Beriman dengan iman yang tidak dicampur dengan perkara syirik kepada Allah Azza wa Jal. Sebab tu kena belajar apa dia tauhid, kena belajar apa dia syirik kepada Allah Azza wa Jal, supaya kita tidak mencampur adukkan benda itu. Akhir zaman kita disibukkan ataupun kita dikacau dengan syubuhat, kesamaran. Hak ni sunnah ke tak, hak ni syirik ke tak, hak ni Islam ke tak. Bela. Orang buat amalan ni, betul lah, betul ke hak ni tak betul amalan tu. Tak nampak syubuhat, confuse. Hak ni Islam ke tak ni, hak ni Islam ke tak ni, hak ni kalau buat benda ni syirik ke tak ni, confuse. Atau masyarakat kita pun berapa puluh kali berbuih mulut ustaz cakap dah bomoh tu syirik. Jumpa bomoh syirik berapa puluh, ramai lagi duk jumpa lagi. Duk tu dalam kata dah bagi tahu dah bomoh syirik dah. Tapi dah makcik kata kita usaha. Dah elok tak mau dah, dia sedang marah pula beritahu. Tak apa, kita berusaha. Kita bukan nak percaya pun. Dah tak percaya nak pergi buat apa, tapi pergi juga. Syirik. Mana ada kahinan atau arrafan, datang tukang tilik ataupun bomo, bertanya dan membenarkan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak tahu, bela tadi orang kata syubuhat tadi. Dan ditambah pula dengan fitnah syahwat, nafsu pula dah. Tadi syubuhat sama-sama, hak ni syahwat. Hak ni dua-dua merosakkan akidah kita dan merosakkan iman kita, dan seterusnya sekaligus jauh kita daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, hijrah. Hijrah. Walladzina hajaru. Hijrah ni apa? Berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Hijrah dalam konteks disebutkan ada dua makna. Satu hijrah fizikal, satu hijrah daripada yang tak elok kepada yang elok. Yang fizikal tu boleh hijrah, kalau zaman Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Zaman sekarang pun boleh, tak masalah. Seperti hadis yang bunuh 99 orang. Tanya orang abid, tanya ahli ibadat, ada taubat tak bagi aku? Senang hati mau taubat, telah bunuh 99 orang nak taubat. Abid, orang ahli ibadat, tak ada ilmu. Jadi kawan ni nak kembali, kawan ni nakkan apa, ialah nak tahu ada taubat ke tak ada ni. Dah bunuh 99 orang, mujur ni dah bunuh orang, tak reti pula tu yang dia buat tu salah, tak mau kembali kepada Allah. Hak ni dah bunuh 99, mau cari orang alim, tapi orang tunjukkan orang abid, ahli ibadat. Maka dia bunuh 99, dia kata dia tak ada taubat bagi engkau. Maka dia bengang, dia pergi bunuh kawan ni, cukup 100. Elok lah, alhamdulillah. Dah bunuh 100, tanya lagi ada tak orang alim untuk aku bertanyakan, aku ni mau taubat, tunjukkan kepada orang alim. Kata orang alim, apa yang menghalangi engkau daripada dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa yang boleh halang kau kalau kau nak taubat? Jadi dia beritahu satu khabar gembira kepada kawan yang nak kembali ni tadi. Dah bunuh 100 orang, merangarut lah ni, aku tak tahulah ada taubat ke tak ada. Sekali kena bunuh pula lagi. Tapi orang alim jawab dengan dalil Quran, sunnah, dengan ilmu. Dia ada, tak ada siapa boleh menghalang kalau dia nak taubat kepada Allah. Kita sebut tadi hadis tak? Kalau datang kepada Allah dengan sebesar bumi maksiat pun, Allah datang dengan sebesar bumi maghfirah, keampunan. Jadi ada taubat bagi dia, dengan syarat engkau pergi ke negeri yang sana tu.
Engkau duduk kat sana tu sebab dekat sana tu banyak orang yang menyembah Allah. Kau duduk dan kau sembah Allah bersama mereka. Jangan kau kembali balik kat sini, sebab kat situ tu yang merosakkan dia. Maka bila dia berhijrah pergi kat sana, maka dia lebih itu syarat bila para ulama sebut tentang taubat, menyesal dengan apa yang mereka buat dan tidak kembali balik kepada apa yang mereka dah buat dah. Jadi berhijrah pergi tempat yang elok. Kita nak ubah akhlak kita, tapi kawan yang ada sekeliling itu kawan yang tak membantu. Berapa ramai orang isap dadah bila keluar mai jumpa balik sebab duduk kat tempat yang sama. Jumpa balik jadi balik penagih. Dia tak akan boleh, melainkan dia pergi hijrah daripada tempat dia ke pergi tempat orang lain supaya dia boleh membantu kepada iman dia. Dia bila dia berhijrah, orang alim dia kata hijrah kat sini sebab situ suasananya membantu kepada iman dia. Dan juga bagi tahu bahawasanya ada taubat kat situ, orang yang nak kembali hijrah. Jadi orang yang hijrah ataupun orang yang nakkan perubahan pada zaman sekarang juga ialah dari sudut sikap yang tak elok kepada yang elok, mazmum yang tercela kepada yang mahmud. Hak ni semua perlu hijrah. Dan kata Nabi SAW, afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu an. Sebaik-baik orang yang berhijrah, man hajara, orang-orang yang berhijrah daripada benda yang Allah larang kepada dia. Orang yang berhijrah ataupun sebaik-baik orang berhijrah, dia meninggalkan apa yang Allah larang kat dia. Itu orang berhijrah. Zaman sekarang banyak orang nak kembali, alhamdulillah. Maka dia pun kata dulu zaman muda-muda salatnya banyak tinggal, puasanya banyak tinggal. Macam mana nak buat ni? Nak kena qada ke? Ramadan sekarang orang duk bising pasal qada semayang ni. Adakah bila dia tak qada lagi sembahyang yang lepas, adakah solat-solat sunatnya tu tak boleh buat? Maka dia pun tarawih tak boleh buat lah sebab masih ada lagi solat qada ataupun hutang yang dia tak bayar lagi. Sehingga keluar pula satu carta bagaimana solat qada waktu orang solat tarawih. Sehingga keluar carta dalam Facebook, dalam internet, macam mana nak qadakan sembahyang ni dalam keadaan orang sembahyang tarawih. Dia pun bubuh lah dia punya kaedah dia tu. Ya, kita mengakui bahawasanya majoriti ulama kata qada wajib, majoriti kata qada wajib. Tetapi Nabi kata man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur dan terlupa daripada salat, fal yusalliha, hendaklah dia salat bila mana dia terjaga ataupun ingat balik. Dia tertidur tadi isyak, lupa tak semayang lagi tapi tertidur, bangkit pukul 4, tak semayang lagi aku ni, jadi itu time isyak dia. Bangkit subuh pukul 10, bukan setiap hari. Kalau setiap hari tu bukan nak berubah pun, memang hang punya perangai macam tu. Maka dia pada satu hari dia terlewat, pukul 10 dia bangkit. Bahkan 10 itulah time subuh dia. Sebab dia tertidur. Maka time subuh dia pukul 10. Hatta sebagai para ulama kata kalau dia melazimi 2 rakaat sebelum subuh, sunat itu dia boleh buat 2 rakaat sebelum subuh tu. Kemudian subuh sebab dia tertidur ataupun terlupa. Hak ni 2 yang dibenarkan bagi orang yang tertinggal salat. Mesti ada time semayang dia. Ada tak selain daripada itu? Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, hendaklah menggantikan balik. Tak ada. Sama juga puasa kan? Wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit ataupun musafir, ganti pada hari yang lain. Dia tak kata siapa yang tinggal puasa suka-suka ganti hari lain. Dia tak kata. Dia kata marda, sakit ataupun musafir, maka boleh ganti pada hari yang lain. Sebab dia sakit, dia perlukan makan, maka dia boleh ganti. Ataupun dia musafir, ada peruntukan. Tak ada peruntukan bagi orang yang meninggalkan sengaja. Maka siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja dan puasa dengan sengaja dan amalan-amalan yang wajib lain dengan sengaja, hukumnya berdosa besar. Wajib taubat, tak ada qada bagi dia. Tak ada qada bagi dia, berdosa besar. Sebab engkau meninggalkan benda yang Allah wajibkan dengan sengaja, maka tak ada peruntukan qada untuk kau.
Oh, suka-suka nak qada kat hospital IJN. Saya kerja IJN tak? Yang tak mau semayang tu apa hujah dia? Kotor satu. Yang kedua, nanti saya qada lah. Nanti saya qada lah. Pakcik, kalau pakcik terkodok kat sini, kalau termati kat sini, nak buat apa? Kalau boleh keluar, kalau tak boleh keluar, pakcik sakit jantung, ingat. Sakit jantung ni bila-bila saja. Kalau tak dan nak qada kat rumah, habis tu semayang tu. Ni, kewajipan semayang ni nak tak mana? Sebab tu tak ada. Macam mana sekalipun keadaan, kan kita duduk belajar. Kita boleh semayang baring, kita boleh semayang duduk. Hatta yang ajar kat sekolah-sekolah tu pun boleh semayang dengan kelopak mata. Tak boleh kelopak mata apa semua, dengan hati. Belajar pandai. Boleh dengan kelopak mata lah, walaupun hadis tu dhaif, yang mata tu. Tapi bila dia pergi kat hospital, tak mau semayang dia. Tapi belajar dah. Boleh duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring kelopak mata. Pakcik apa pun tak boleh buat. Tapi duduk jalan bawah beli paper boleh pula. Beli paper ke hospital kan, bila dia keluar buat dia jalan-jalan, dia beli paper lah. Boleh pula kan. Semayang mau duduk, tapi jalan sakan, duduk jalan, lepas tu duduk. Tu pun satu hal juga. Semayang ni wajib berdiri. Bila dia tak boleh berdiri lama, wajib berdiri masih ada. Jadi bila start semayang, kerusi buh belakang, Allahu Akbar, berdiri. Bila dah tak larat, duduk, baru betul cara. Ini awal-awal dah bubur kursi, dah pak duduk. Duduk siap-siap dah, Allahu Akbar. Sedangkan dia boleh berdiri, cuma tak boleh lama. Okey, kita faham, tak ada masalah. Bubur kursi belakang. Bila dah tak larat berdiri tu, duduk. Bila dah rasa segar balik, bangun. Macam tu lah caranya. Kalau semayang sunat, okey, no problem, duduklah awal-awal pun, tak ada masalah. Semayang wajib berdiri dulu. Ahad ni nak qada ni tadi dia. Imam masjid masuk hospital. Tanya dia, imam susu, tapi nak qada, tu problemnya. Nak qada. Tak ada qada. Walaupun majoriti kata, tapi kita bersama pandangan yang kata tidak ada qada. Sebab hadis yang tadi tu, menama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur ataupun terlupa dan dia boleh solat bila mana dia terjaga ataupun teringat. Dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Allah cerita dalam surah Maryam, Allah suruh Nabi ceritakan kepada kaum dia tentang nabi-nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan semua-semua tu. Dan Allah sifatkan mereka apabila mereka mendengar ayat Quran, mereka tunduk, khusyuk dan menangis. Kemudian Allah kata, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Kemudian datang grup ataupun datang orang yang setelah daripada itu. Khalfun adaa'us salah, melalaikan sembahyang ataupun mencuaikan sembahyang. Adaa'us salah, tak sembahyang. Wa taba'us syahwat, ikut nafsu syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, mereka ini akan bertemu dengan kesesatan. Illa man taba wa amana wa amila salihah, melainkan orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh. Ulaika yadkhulunal jannah, mereka akan masuk syurga. Maka ayat tu kata apa? Kumpulan ataupun grup yang tidak semayang dan syahwat, ikut nafsu, mereka ni akan bertemu dengan kesesatan. Melainkan illa man taba, mereka orang yang taubat, iman dan beramal soleh, mereka akan masuk syurga. Mereka akan masuk syurga. Maksudnya apa? Tak semayang, ikut nafsu, taubat kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada Allah dan buat amalan soleh. Jadi kita bagi tahu kepada orang yang nak kembali ni, alhamdulillah, pintu taubat Allah sangat luas terbuka. Maka apa yang mana dah lepas itu tak semayang, puasa yang tertinggal dan sebagainya, kalau puasa tu yang dulu tahu berapa tahun kita pun tak ingat. Hak ni taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan banyakkan amalan soleh. Taubat kepada Allah dan banyakkan amalan soleh.
Hak ni lebih praktikal untuk umat yang malas zaman sekarang. Dah lah dia tu malas semayang. Dulu-dulu tu tak semayang sebab apa? Malas lah. Kemudian ustaz saya ni dah tobat lah, ustaz saya nak kembali kepada Allah. Darang ke semua, hang kena qada balik 23 tahun. Allah, dengar dia qada balik 23 tahun, macam mana nak buat? Maka lepas subuh qada, lepas sembahyang zuhur sembahyang qada, lepas sembahyang asar sembahyang qada, lepas sembahyang maghrib sembahyang qada. Aku tak larat lagu. Sunat pun dia tak mau buat. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pemalas. Jadi kita bagi tahu kat dia, yang lepas-lepas yang wajib tu wajib taubat, sebab hang telah berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Hang puasa pun sama lah. Nabi bermimpi. Nabi dibawa ke apa nama dengan dua orang, dan ditunjukkan kepada Nabi orang yang digantungkan terbalik dengan mulutnya keluar darah. Nabi tanya, siapa ni? Orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktu. Orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktu. Hak ni pun tidak ada qada. Jadi kita tak mau buka bab luas bab qada ni. Nanti orang ambil ringan tentang sembahyang. Jadi dia tidak ada qada, dia berdosa besar, dia wajib taubat kepada Allah. Yang dulunya duk suka maki hamun orang, taubat. Dia tidak maki hamun orang lagi dah. Yang dulunya suka sifat pemarah, panas baran, maka kemudiannya kena berubah, tahan marah. Hak ni pun sifat orang beriman ni. Marah ni mazmum. Marah yang panas baran ni, yang marah yang membawa kepada benda tak menggila ni, kadang-kadang ada orang. Hak ni mazmum, tercela. Marah yang terpuji, marah kerana Allah, ataupun marah yang melibatkan hak Allah Azza wa Jal. Siapa yang menahan marah, itu sifat orang bertakwa. Wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Allah sebut dalam surah Al Imran, orang-orang yang menahan marah dan memaafkan orang. Hak ni orang bertakwa. Kata Nabi, man kadhama ghaidhan, siapa yang menahan kemarahan, wa huwa qadirun ala an yanfidhahu, dan dia mampu untuk marah tapi dia tahan marah. Dia tahan. Dia boleh marah tapi dia tak mau marah, dia tahan marah. Maka da'ahullah, Allah akan menyeru dia pada hari kiamat nanti amamal khalaik, di hadapan semua makhluk. Maka Allah kata kat dia, engkau pilih ni bidadari mana yang kau mau. Engkau pilih bidadari mana yang kau mau. Siapa yang tahan marah, faedah dia boleh pilih bidadari mana yang dia mau. Tapi yang tak mau, yang nak marah ni, pada barang ni, yang tak reti-reti nak nak belajar mengawal kemarahan, ni tak ada faedah. Dia mesti menahan kemarahan, ada pula fadilatnya. Siapa yang marah panas baran, Nabi kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ucap a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Siapa yang marah, Nabi kata diam. Sebab kalau dia bising, sekali keluar mencarut, dia keluar benda yang tak elok. Siapa yang berdiri, Nabi suruh duduk. Siapa yang duduk, Nabi suruh baring kalau tak boleh. Hak ni semua nak mengajar kita mengawal kemarahan. Hak ni sifat orang mukmin. Jadi kita berubah antara sifat yang tak elok kepada sifat yang elok. Dulu kedekut, bakhil, sekarang kita ubah supaya jadi orang yang pemurah. Juga sifat orang beriman, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang bersedekah, infak pada dalam keadaan senang dan susah. Walaupun susah, dia tetap keluarkan infak pada jalan Allah. Hak ni orang bertakwa ataupun beriman. Jadi diubah. Dulu dia kedekut, sekarang dia telah jadi pemurah. Alhamdulillah. Setiap kita pagi-pagi kita bangkit, dua malaikat akan turun kat kita. Satu malaikat akan kata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, engkau beri kepada orang infak pada jalanmu, ganti. Datang satu lagi malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kau beri kepada orang yang kedekut ni, tak mau keluar harta dia ni pada jalan Allah, habis, hartanya habis. Sebab tu kita yakin, bila kita keluar lagi Allah ganti, keluar lagi Allah ganti, bagi infak Allah ganti. Tapi dia tak boleh bagi ni, aku rasa nanti duit aku habis. Memang habis. Dia guna untuk dia je, habis. Tapi dia keluar, dia bagi. Apa saja yang keluar itu telah pun confirm amalan soleh dia. Yang keluar itu confirm dah amalan soleh dia, dapat pahala dah. Dengan syarat ikhlas lah. Kalau keluar pun mau tunjuk cek sebab untuk menunjuk-nunjuk, ni dah tak dapat pula lah. Jadi ikhlas bagi, itu telah confirm. Tapi yang duit dalam bank kita tu,
belum tentu kita punya lagi. Duit dalam bank belum tentu kita punya lagi. Sekali mau melanggar punggung kita orang, itu duit dia punya, kan? Jadi duit yang simpanan kita belum tentu kita punya. Duit yang telah kita keluarkan itu kita punya. Jadi sama ada kita bagi duit kita pada jalan Allah, telah pun dapat pahala. Bagi duit kita kepada maksiat, telah pun dapat dosa. Hak tu memang confirm kita punya. Dan yang terakhir ialah jihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang ketiga ni, ialah juga orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Berjihad pada jalan Allah fi sabilillah luas. Asal jihad ialah qital, perang pada jalan Allah. Kemudian makna itu lebih luas sehingga kita memerangi nafsu kita juga merupakan jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tiga yang disebutkan oleh Allah tadi, iaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang apa yang kedua tadi? Orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang yang berjihad pada jalan Allah Azza wa Jal, maka mereka inilah yarjuna rahmatullah, mereka inilah orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jal. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu sangat pengampun dan juga sangat pengasihani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka ini, iaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Kerana kita sekarang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla dan pengampunan Allah. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita dan Allah jadikan kita orang yang benar-benar taqwa. Dan Allah Ta'ala bersihkan kita semua daripada dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang saleh dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, insya-Allah bila masa kita jumpa lagi. Minta maaf kalau terkasar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.